Setiap pemanah apabila dia pegang bor macam ni, bila dia tarik dia akan rasa lunak. Tak ada hak tarik. Semua tu bergantung kepada sebatang bor tu. Jadi kita kena penuhi benda tu. Dan daripada awal mula-mula saya pakai bor Bozo. Saya tak nak pakai bor orang lain dan start mula mana sampai sekarang. Dalam silat ada langkah, dalam langkah ada seninya. Apabila bersenjata, langkah silatnya berbeza. Namun ia tetap berseni. Lebih-lebih lagi apabila digabungkan dengan busur panah tradisional. Zulkafli Latif yang mesra disapa Pok Zul baharu bergiat sebagai pembuat busur tradisional 4 tahun lalu. Namun bengkel yang terletak di Kuala Nerus, Terengganu ini menjadi saksi kepada komitmen dan kreativitinya. Secara asasnya, busur tradisional dibuat menggunakan bahan sumber asli seperti buluh, kayu atau tanduk haiwan. Beredar arus zaman, inovasi bahan buatan industri masa kini membolehkan Pok Zul menghasilkan busur yang lebih berkualiti menggunakan gentian kaca epoksi atau EFG, bahan mudah lentur dan tahan lasak yang sesuai dijadikan busur. Sebelum saya jumpa ni, bahan-bahan ni kita buat dengan buluh, buat dengan jorang kain. Jorang kain tu kita buat pemegang saja, kita pasang ni jorang kain 2 batang sini. Untuk ambil reflect dia punya tu, dia punya jorang tu. Lepas tu bila jumpa saja benda ni, dalam masa setahun tu kita buat kebanyakannya bagi kat orang je. Suruh orang cuba guna. Bila orang tengok, kita test orang tengok apa semua, dia rasa berkenan, ambil lah. Ada yang bayar duit, ada yang bagi RM50 pun ada. Sehinggalah bila dalam keadaan kita test tu kita jumpalah satu hasil yang boleh kita rasa selesa, boleh kita rasa memenuhi apa yang kita nak. Mengenali bahan baharu ternyata memberi cabaran berlainan buat Pok Zul. Berpandukan pengalaman sebagai pengimpal, mesin melentur busur ini adalah hasil ciptaan Pok Zul setelah berhadapan ratusan kegagalan. Langkah dan proses awalan pula dirujuk di dalam talian. Kita orang kampung ni benda-benda tu benda baru bagi kita. Tapi kebanyakannya memang kita belajar dari YouTube lah. Sebab nak belajar dengan siapa? Kita terpaksa buat dulu, test dulu, tak jadi buang. Tak jadi, tak tahu berapa ratus kali tak jadi. Dari situlah kita belajar. Tapi sebelum dari ni ada bor saya, bor yang pertama boleh guna. Ni dari buluh. Dalam ni pun buluh. Kita laminate kapit 2 ni dengan buluh juga. Lepas tu bolehlah guna, boleh pakai. Tapi ni dah lama dah ni, mungkin dah 6 tahun dah ni. Tak nak tarik tak berani, takut patah. Tapi betul-betul macam ni lah kita buat dulu. Proses melentur bilah busur atau lim hanya boleh dilakukan pada satu hujung pada satu-satu masa. Ia bagi mendapatkan lenturan yang kekal dan seimbang pada kedua belah hujung. Sebuah busur memerlukan masa selama 2 hari untuk dilenturkan dan sejumlah 10 batang lim akan dilenturkan pada setiap proses. Berikutan faktor usia dan kesihatan, kerja-kerja melibatkan mesin pemotong dan pencanai dikendalikan oleh anak Pok Zul, Alif Azizul yang selesa disapa Elik. Buat masa ini, perusahaan membuat busur dilakukan secara sepenuh masa oleh Pok Zul sambil dibantu anak-anaknya. Namun, Pok Zul tidak sesekali kedekut untuk berkongsi ilmu. Pembantu kita hanya 2 orang anak yang mungkin boleh jadi pewaris kita lah, insyaAllah. Tadi seorang, adik dia ada seorang lagi. Tapi adik dia tu bahagian benang-benang apa semua ni. Lilit benang ni apa semua, buat tali. Dan dia kerja-kerja yang macam ni, dia tak boleh ada orang. Sebab dia kena berlalu, relax.
Itu pun duk usaha ni kalau boleh Terengganu ni biar ramai lagi pengeluar yang boleh buat bu. Sebab tu kalau ada orang nak belajar je, saya tak, marilah belajar. Tak ada masalah, mari belajar. Free je, kita ajar free je. Antara komponen penting di busur ialah siyah, kayu lengkung di hujung bilah yang memegang tali. Siyah daripada kayu balau minyak ini mempunyai ciri yang mudah untuk dikemaskan namun mempunyai ketahanan yang tinggi. Jadi, ia menjadi pilihan Pok Zul untuk digunakan sebagai siyah untuk busur buatannya. Apabila kering gam disiyah, ia kemudian akan dibentuk oleh elik. Proses membentuk turut dilakukan di bahagian tengah busur, di mana ia akan dipegang sekaligus menampakkan bentuk busur yang lengkap secara keseluruhan. Kedua-dua bahagian ini kemudian akan diperkukuhkan lagi dengan lilitan benang disiyah dan gentian fiber di pemegang. Setiap busur yang telah cukup perkakasannya akan diuji Pok Zul untuk memastikan ia berfungsi dengan baik dengan berat tarikan atau poundage yang betul. Prasyarat untuk menjadi pembuat busur adalah seorang pemanah kerana hanya jauh hari mengenal manikam. Setiap pemanah apabila dia pegang bu macam ni, apa yang dia harapkan kepada bu ni? Yang pertama dia nak, seorang pemanah dia nak bila dia tarik dia akan rasa lunak. Rasa lunak, rasa sedap. Bukan keras sekeras-kerasnya, tak ada. Dia akan rasa feel dia tu rasa sedap. Lepas tu dia boleh rasa tak ada stacking, maksudnya tak ada had tarik. Tarik sampai sini tak boleh dah. Dia kena tarik panjang lagi. Bila panjang lagi ni dia dah rasa berat dah. Biasanya pemanah tak nak bu yang macam tu. Yang kedua, bu bila kita tarik, bila kita release. Kita release ni kebanyakannya bu dia akan rasa bergerak. Yang ni dipanggil vibrate. Jadi seorang pemanah dia tak nak bu yang vibrate macam tu. Kalau dia shoot katalah 4-5 kali, 10 kali okey, tapi kalau dalam game ada 120 kali shoot. Benda ni akan boleh mungkin akan merosakkan sendi-sendi kita. Satu lagi dia ada shock, dia panggil shock. Shock ni dia bila kita release dia jadi macam tu. Mana pun tak nak yang macam tu. Dan satu lagi, bu yang bila tarik dia berat, tapi bila kita release arrow dia kita tak laju. Semua tu bergantung kepada sewatan bu tu. Jadi kita kena penuhi benda tu. Macam mana Pak Zul? Okey lah bu tu. Okey. Maksudnya dia tak lari sini, tak lari sini, tak lari sini. Dia kadang-kadang bu ni dia jadi lari sini. Kita tak susah nak jinak dengan dia. Okey. Selain menerima tempahan, Pok Zul turut menyediakan perkhidmatan membaiki dan baik pulih busur yang dijualnya. Ia termasuk pelanggan dari luar negeri kerana waranti yang ditawarkan adalah selama 1 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Apa khabar Zul? Alhamdulillah. Muhammad Yusri Abdul Wahab merupakan antara pelanggan dan juga anak murid Pok Zul di dalam arena memanah tradisional. Kali ini, dia datang untuk bertanya khabar sambil menukar lapik pemegang di busurnya. Kita lilik dengan ni. Ya. Bila kita lilik, jadi tangan kita tak licin lah. Okey, gini Pak Zul. Saya buat ada hal lain. Yang tak nak ganggu Pak Zul. Okey, Pak Zul buat siap-siap dulu, lepas tu datang ring saya. InsyaAllah. Pak Zul lama dah tak siap ring saya, okey? InsyaAllah. Lagi insyaAllah. InsyaAllah. Kita gerak dulu. Okey, baik. Dan daripada awal mula-mula memang saya pakai bu Pok Zul. Saya tak nak pakai bu orang lain dan tak mula mana sampai sekarang. Saya hanya gunakan bu Pok Zul. Dan saya pribadi mempunyai misi bersama bu Pok Zul untuk memperkenalkan bu Pok Zul ni insya-Allah mungkin ke tahap yang lebih tinggi ke luar negara.
Zulkafli Latif atau Pok Zul adalah pelopor kepada penghasilan busur jenis tradisional yang dikenali ramai di negeri Terengganu. Busur Pok Zul kini telah mencecah lebih 3,000 batang dalam jangka waktu 4 tahun dia mula serius menghasilkannya. Waalaikumsalam. Okey, dah. Kebanyakan pelanggan dari sekitar Kuala Terengganu adalah ahli kelab memanah. Mereka kebiasaannya akan datang sendiri untuk mengambil tempahan sambil mencuba hasil tangan Pok Zul. Okey. Okey, Ibu Zul. Yusri SGJ Archery Academy merupakan antara akademi memanah yang aktif di Kuala Terengganu. Ia dikendali Muhammad Yusri Abdul Wahab yang mula jatuh cinta dengan aktiviti memanah sejak 4 tahun lalu ketika dia menghadiri pertunjukan silat di Melaka. Selepas daripada saya kenal memanah di Melaka tu, lepas tu balik ke Terengganu, ayahanda saya, guru silat, buat pembukaan gelangan juga di Kuala Terengganu, di tempat saya. Dijemput juga pemanah untuk buat demo untuk majlis tu. Dan kebetulannya yang datang untuk buat demo tu Pok Zul. Dia orang Pok Zul yang tunjuk cara-cara memanah masa tu. Dan terus order bow dengan Pok Zul. Selain menyediakan tempat untuk memanah, Yusri turut menawarkan kelas memanah kepada sesiapa yang berminat untuk belajar tanpa mengira had umur. Pelajarnya adalah terdiri daripada cilik, dewasa dan wanita dengan jarak memanah pelbagai bermula daripada 18 meter hingga 5 meter. Ada masalah apa? Susah nak ini gerak boheng gerak gini. Yang main peranan pada tenaga untuk boheng sini saja. Ke bawah ke? Dia ada step untuk penting talikan mesti cukup. Kalau dia semangat. Okey, yang lelaki standby. Selain kelas, Yusri turut mengadakan pertandingan kepada pemanah yang berminat untuk mengumpul 500 mata dan bertanding di peringkat akhir. Pertandingan dijalankan selama sebulan setengah dan hanya seorang pemanah akan merangkul gelaran juara di peringkat akhir. Allahumma. Okey. Selain mengumpul mata, pertandingan ini juga dianggap sebagai latihan ketepatan buat Yusri dan 2 lagi rakat yang terpilih untuk ke Turki dalam pertandingan memanah peringkat antarabangsa Fatih Kupasi pada bulan Mei nanti. Jadi pada tahun ini, pengurusi kelab yang saya sertai yang beroperasi di Kuala Lumpur, iaitu Dr. Akram, memilih saya, Ustaz Din dan Zunwani, yang seorang lagi di Selangor yang lelaki dan yang perempuan di Perlis untuk menyertai game memanah Fatih Kupasi di Turki 70 meter yang menggunakan arrow natural arrow, bukan arrow carbon, bow tradisional, arrow kayu pada jarak 70 meter. Yang saya rasa game ni setiap pemanah memang teringin nak pergi untuk menguji diri di Turki. Touching. 999. Okey, 999. Tadi 10 9 6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu. Bayar tobu mari. Oh, baik. Yang lain. Kita tengok lutai dulu ni. Okey. Lah, okey.
Bagi Yusri, Pok Zul adalah permulaan kepada minatnya terhadap aktiviti memanah. Sejak perkenalan, setiap anak panah yang terbang laju ke sasaran adalah hasil panahan daripada busur puatan Pok Zul. Pok Zul memang idola saya, boleh katakan, daripada awal saya kenal memanah sampai sekarang. Dan daripada awal mula-mula memang saya pakai abu Pok Zul. Saya tak nak pakai abu orang lain. Daripada start mula memanah sampai sekarang, saya hanya gunakan abu Pok Zul. Dan saya pribadi mempunyai misi bersama abu Pok Zul untuk memperkenalkan abu Pok Zul ni, insya-Allah mungkin ke tahap yang lebih tinggi ke luar negara. Dan dalam pada masa yang sama memang saya kena mantapkan dirilah dengan abu Pok Zul untuk game-game di luar negara, insya-Allah. Selalu berkongsi ilmu dan pengalaman, Pok Zul turut berperanan sebagai pelopor dan penggerak generasi aktiviti memanah tradisional di negeri Terengganu. Silat seni Spelet Gunung Jati antara pertubuhan silat yang terkenal di negeri Pantai Timur. Spelet dalam istilah silat bermaksud gerak tepis atau helah. Gerak tipu daya dalam setiap langkah ini nyata memukau setiap mata yang memandang. Ia ditubuhkan 4 tahun lalu oleh Wan Osman Wan Nik, bekas jurulatih silat olahraga sukan Malaysia, Sukma. Seni yang diwariskan adalah halus dan memerlukan fleksibiliti yang tinggi dari setiap pesilat. Dulu ayah pernah jadi jurulatih silat olahraga negeri Terengganu. Sekarang ayah tak apa sihat dah. Ayah main seni. Dia kata seni ni selembut-lembut seni, sekerah-kerah seni. Lagi pula silat ni buah dalam tari ni payah. Kalau buah 1, buah 2 tu depan ni senang je. Hak dalam tari ni payah. Seni dan silat apabila digabungkan memerlukan setiap pesilat untuk bergerak dengan lebih lincah dan aktif dalam mengorak langkah. Dan silat seni ini juga boleh diaplikasikan bersama aktiviti memanah dengan gerak langkah yang tertentu. Ini apa? Ini. Tangan nak ambil ni dia gerak silat apa ni? Dengan ni. Tarik ni dengan silat agak. Kalau orang faham silat, sebab silat ni ilmu mempertahankan diri, seandainya orang silat ni pandai main senjata, golok, parang, pisau, kerambik, mesti pandai mana, mesti tahu benda gitu. Sebab seorang pendekar yang rasa dengan busur manah tu di tangan kita, dia boleh jadi macam senjata. Itulah kita kena tahu elok dia, lari dia, makan dia, buang dia. Macam orang main tokak gitu lah. Lebih kurang sama je. Tanpa disangka, busur yang biasanya digunakan dalam pertandingan atau indoor range juga boleh digabungkan dalam seni persilatan. Harapan Pok Zul tidak besar agar pemanah di seluruh Malaysia semakin bertambah, khususnya pembuat busur tradisional. Legasi ini diharapkan agar dapat diteruskan oleh anak-anaknya. Pok Zul ni yang sebenarnya dia kenal orang lama dah. Pok Zul ni pembuat bo. Lagi tu dia pernah mari dah rumah kita ni. Dah kita tahu dia buat bo ni, kita cari bo apa, makin menambah kita mana-mana. Ramai orang minat dalam manah ni. Orang muda-muda ramai minat. Sehingga kan kita buat satu pertubuhan dalam manah, kita nama Spelet Gunung Jati kok, SGJ. Sekarang boleh katakan SGJ orang kenal dah seluruh Malaysia ni.
Masa tu umur dia baru 9 tahun, darjah 3. Dia balik rumah, dia cerita balik di sekolah, dia cerita kadang-kadang dia ada macam masalah penglihatan, mata dia kabur untuk tengok whiteboard kat depan. Bawa dia pergi jumpa doktor mata, dia cadangkan bawa ke CT scan lah. Result CT scan tu dia dah nampak ada tumor dekat situ. Kanser tak ada, cabarannya lain pula lah. Dia jadi OKU, kami terpaksa latih semula lah. Dia berjalan. 2009 saya mula latih dia. Dia hanya boleh bertapak 1 meter aja masa tu. Sebagai tanda kesyukuran kami yang anak ni dah selamat, dah sedang menjalani rawatan, kita rasa why not kita bantu rakan-rakan yang lain yang senasib. Memiliki cahaya mata yang sempurna sifat serta comel adalah impian semua pasangan yang bergelar suami isteri. Anak keempat dari pasangan Muhammad Shah Awaluddin dan Hashimah Sulaiman, Nurul Islah Muhammad Shah, berusia 25 tahun, disahkan penghidap kanser ketumbuhan otak medulablastoma ketika umurnya 9 tahun. Bagai tsunami melanda kehidupan yang lazimnya normal, sebagaimana keluarga lain, kehadiran kanser menjadi titik permulaan kepada perjalanan luar biasa Nurul Islah dan bapanya Muhammad Shah. Masa tu umur dia baru 9 tahun, darjah 3. Dia balik rumah, dia cerita balik di sekolah, dia cerita kadang-kadang dia ada macam masalah penglihatan, mata dia kabur untuk tengok whiteboard kat depan. Dan dia pun juga dah mula sakit kepala lah pada masa tu. Ya, kami bawa dia pergi jumpa doktor mata. Ada 2 doktor mata kami bawa. Kemudian salah seorang daripada doktor mata tu beritahu mata tak ada masalah apa-apa pun. Dia kata dia suggest dia cadangkan bawa ke CT scan lah. Result CT scan tu kita orang bawa pergi jumpa doktor yang kita orang biasa. Dia dah nampak ada tumor dekat situ. Ya, kita orang kena pasti melalui doktor-doktor pakar tumor tu berada di cerebellum lebih kurang dalam 5 cm lah. Jadi tumor yang berada di cerebellum tu doktor cadangkan untuk operate lah. Walaupun Nurul Islah yang lebih mesra disapa Kak Cik selamat menjalani pembedahan, namun kesan rawatan secara fizikal dan psikologi terus menyelubungi keluarga ini. Selesai operation sebulan lepas tu dia menjalani rawatan radioterapi sebanyak 29 kali lah. Ya. Kemudian kemoterapi sebanyak 8 cycle selama hampir 2 tahun. Ya, 2007 hingga 2009 lah rawatannya. Jadi kesan daripada semua rawatan tu dan kanser otaknya, dia menjadi OKU sehingga sekarang lah. Saya rasa stres saya masa tu memang level paling tinggi lah. Even masuk bawa kereta pun menangis kan. Selain bermasalah pergerakan kaki dan tangan, kesan rawatan kanser juga menyebabkan Kak Cik mengalami gangguan pada penglihatan, pendengaran serta pertuturan. Menyedari mereka perlu kuat dalam menghadapi cabaran baharu ini, pasangan suami isteri ini segera bangkit demi masa depan anak-anak mereka. Mainan ni, walaupun mainan itu budak-budak, tapi sebenarnya dia boleh guna juga. Jadi dia gunakan ni, macam dia buat lukisan ke, dia menulis ke, itu semua ialah part of the rehabilitation. Kalau dalam
hospital tu dia panggil occupational therapy lah, terapi cara kerja. Jadi benda ni berterusan dah. Dia alhamdulillah dia punya kesan tu memang kadang-kadang kita tak nampak, tapi jaga lama-lama akan nampaklah improvement sikit-sikit macam tu. Betul. Okey. Pakai rollator. Walaupun kanser tak ada, cabarannya lain pula lah. Dia jadi OKU, kami terpaksa latih semula lah dia berjalan. Ya, daripada 2009 saya mula latih dia. Dia hanya boleh bertapak 1 meter aja masa tu. Daripada 1 meter tu dengan latihan-latihan yang pelbagai lah. Ya, dengan pelbagai fisioterapinya dan pelbagai air terapinya dan buat di rumah, akhirnya Isla boleh berbasikal pula. Sebaik sahaja Kak Cik berupaya mengimbangkan badan dan boleh mengayuh basikal, Muhammad Shah mula membawa anaknya berbasikal di sekitar taman perumahan mereka beberapa kali seminggu. Menerusi cara ini, ia bukan sahaja dapat menghilangkan kebosanan Kak Cik yang menghabiskan sebahagian besar masanya terkurung di rumah, malah membantu proses pemulihan fizikalnya. Aktiviti berbasikal ni memang banyak faedahnya pada Kak Cik Islah. Pertamanya nak latih untuk kekuatan kaki kan. Bila kaki dia kuat, dia lebih stabil. Kemudian pernafasan ya, dan emosi juga, sebab bila berkayuh dia rasa lebih seronok, lebih tenang. Jadi insya-Allah benda-benda tu membantu proses rehabilitasi dia lah. Bagi Muhammad Shah dan isteri, pengalaman berhadapan kanser Kak Cik mendedahkan mereka pada satu dunia baharu. Menyedari bilangan pesakit kanser kanak-kanak semakin meningkat, Muhammad Shah mencadangkan penubuhan satu pasukan sokongan bagi membantu ibu bapa yang senasib dengan mereka. Dari situlah tertubuhnya Cancer Associates and Kindred Network atau CAKNA, bertempat di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia yang kini dikenali Hospital Chancellor Tuanku Mukhris. Sebagai tanda kesyukuran kami yang anak ni dah selamat, dah sedang menjalani rawatan dan juga menyedari bahawa penyakit kanser kanak-kanak ni sentiasa aja ada orang yang akan kena. Kita rasa why not kita bantu rakan-rakan yang lain yang senasib. Jadi saya ajak kawan-kawan yang beberapa orang ibu bapa yang sama senasib tu, kita kata kita buatlah satu grup informal, kita bagi sokongan moral, berkongsi pengalaman, pengetahuan dengan ibu bapa lain yang anak dia juga kena kanser. Di ward itulah. So bermula macam itulah sehingga tahun 2013 bila kita tengok kita dah mula buat operasi ni dan juga ada orang ahli keluarga, kawan-kawan bagi sumbangan, publik pun mula ada bagi sumbangan, kita pun daftarkan CAKNA ni. Zuriana Yahin, 54 tahun, antara yang menyertai CAKNA sejak ia diwujudkan. Seperti Kak Cik, anaknya Alisha Azmi juga penghidap medulablastoma. Dilahirkan normal, Alisha, 17 tahun, kini hilang upaya untuk berjalan selepas menjalani pembedahan. Dia juga terpaksa bergantung kepada alat bantuan pernafasan untuk menyalurkan oksigen yang cukup ke paru-parunya. Ini menyebabkan Alisha terpaksa menghabiskan sebahagian besar daripada masa remajanya di rumah. Persahabatan Alisha dan Kak Cik berputik ketika mereka menjalani rawatan di hospital yang sama. Kini, persahabatan mereka menjadi semakin erat. Demi sahabatnya, Kak Cik menanam azam untuk membantu. Kak Cik, kesianlah kat dia. Kak Cik pun rasa rakat dengan dia segak. Kak Cik pun dah angkat dia macam adik sendiri kan. Adik angkat.
kesianlah dia tak dapat keluar. Selalu mesej je. Dia kata dia tengok TV je. Main geng. Duduk rumah tak ada buat apa. Kak-cik dengan niat untuk bantu Alisha untuk Alisha dapat gegas daripada kakak apa tu? Kakak alat pernafasan tu. Dia boleh keluar, dia boleh pergi belajar. Dengan kerjasama ibu bapanya serta Cakna, Kak Cik menggerakkan usaha murni mengumpul dana untuk Alisha. Dana itu bertujuan membeli alat bantuan pernafasan mudah alih untuk Alisha menggantikan alat pernafasan berkuasa elektrik yang digunakan sekarang. Pada November 2022 lalu, Kak Cik dan Muhammad Shah memulakan kayuhan basikal jelajah Negeri Sembilan. Kayuhan Cakna Gold Ribbon Ride 2022 sejauh hampir 500 km ini mengambil masa selama 1 minggu. Kak Cik yang suka naik basikal. Rasa seronok juga. Dengan angin. Terasa seronok lah. Guna kayu. Kaki Kak Cik jadi kuat. Menariknya, kayuhan jelajah Negeri Sembilan oleh Kak Cik dan Muhammad Shah ini turut mendapat sambutan dari penggemar aktiviti berbasikal di negeri berkenaan. Di setiap daerah yang mereka lalui, pasti akan ada peminat aktiviti itu yang akan menyertai dan mengiringi kayuhan mereka. Sokongan ini telah menguatkan semangat Kak Cik untuk menghabiskan kayuhan berkenaan. Difahamkan, hasil daripada kayuhan ini, mereka berjaya mengumpul dana sebanyak RM27,000. Semakin dekat nanti tarikh nanti, kami akan tingkatkan lagi lah. Sebab kita punya kayuhan, cadangan kita, plan kita ialah bawah 100 km sehari lah. Kalau ikutkan route yang kami dah mapkan tu, dia jumlah kayuhan tu lebih daripada 2,200 km. Dalam 30 ke 40 hari jugalah. Hari ini, Zuraina membawa Alisha datang ke pejabat Cakna. Ini kerana ada kabar gembira untuk mereka berdua. Difahamkan, Cakna telah berjaya mendapatkan mesin pernafasan mudah alih baru untuk Alisha. Selain dari dana yang berjaya dikumpul Cakna, pembelian mesin yang berharga RM50,000 ini turut dibiayai dengan bantuan daripada Pusat Zakat Selangor dan Negeri Sembilan. Hadir sama dalam pertemuan pada hari ini adalah wakil syarikat pembekal mesin terbabit. Sementara menunggu mesin yang dipesan tiba, mereka membawa mesin contoh untuk menunjukkan kepada Zuraina dan Alisha cara penggunaannya. Apabila tibanya mesin ini nanti, Alisha boleh bergerak dengan lebih bebas. Ini kerana kuasa bateri pada alat ini boleh bertahan sehingga 13 jam. Untuk saya membeli sendiri mesin ini memang di luar kemampuan kerana harganya yang sangat tinggi. Jadi dengan adanya Cakna membantu menyumbangkan kewangan untuk pembelian mesin ini, memang saya sangat-sangat hargai. Saya amat berterima kasih kepada Cakna, terutamanya kepada Kak Cik Islah yang telah bersusah payah, bertumbus-tumbus dalam CGRR 22, iaitu dalam kayuhan jelajah Negeri Sembilan. Lisha. Kayuhan amal Kak Cik, kayuhan untuk membantu kanak-kanak lain yang senasib dengannya tidak terhenti di situ sahaja. Tahun ini, Kak Cik bersama Cakna
bercadang untuk mengadakan satu lagi kayuhan amal. Berbanding tahun lalu, jangka masa dan jarak kayuhan yang bakal dilakukan mereka pada kali ini lebih mencabar kerana melibatkan satu jarak perjalanan yang jauh. Untuk Golden Ribbon Ride tahun ini, Kak Cik dan bapanya bercadang untuk menjelajah semenanjung Malaysia dengan harapan suara kanak-kanak penghidap kanser akan dapat didengari. Bagi Kak Cik, ini adalah harapan yang mahu dibawa olehnya dalam jelajah terbaru nanti. Kak Cik rasa seronok. Kak Cik nak jumpa kawan OKU lain Kak Cik yang ada kat Terengganu, ada kat Kelantan. Kalau nanti pergi Terengganu, pergi dekat rumah dia, boleh singgah rumah dia. Kalau pergi Kelantan, boleh singgah rumah kawan Kak Cik lagi satu. Kak Cik tak takut ke nak kayuh jauh-jauh tu? InsyaAllah tak. Kau tahu Allah boleh jaga Kak Cik. Bagi memastikan mereka bersedia untuk kayuhan yang akan diadakan pada bulan Ogos nanti, Kak Cik dan Muhammad Shah telah memulakan latihan mereka sejak Disember lalu. Latihan yang diadakan 2 atau 3 kali seminggu ini biasanya dilakukan pada sebelah pagi. Semakin dekat nanti tarikh nanti, kami akan tingkatkan lagi lah. Tingkatkan lagi sebab kita punya kayuhan, cadangan kita, plan kita ialah satu hari itu dalam 70 ke 90 km, bawah 100 km sehari lah. Kalau ikutkan route yang kami dah mapkan tu, akan ambil masa, dia jumlah kayuhan tu lebih daripada 2,200 km. 2,200 km. Jadi mungkin dalam 30 ke 40 hari jugalah. Penyakit kanser yang dihidapi menyaksikan kehidupan Kak Cik berubah dari seorang gadis yang normal menjadi orang kelainan upaya. Namun perubahan itu tidak mampu mematahkan semangat Kak Cik untuk berjuang bukan sahaja buat diri sendiri tetapi juga rakan-rakan yang senasib dengannya. Berkat sokongan dan dokongan ibu bapa serta ahli keluarga, menyaksikan usaha membentuk hala tuju diri Kak Cik dilakukan mereka secara perlahan-lahan dan tidak mustahil jika pada satu hari nanti pemilik nama Nurul Islah Muhammad Shah ini mampu muncul sebagai superhero di kalangan pesakit kanser kanak-kanak di negara ini.